Terima kasih. Sabah. 2 tahun dah balik Sabah ini. Tadi kita cerita mengenai ikan. Kalau di Sabah memang tidak kalah lah itu ikan. Tidak kalah ikan? Ikan dah kalah. Ikan Sabah lawan ikan Semenanjung, ikan Sabah menang? Menang. dari segi kuantiti. Kuantiti. Kita kat sana jual bukan kilo-kilo dah. Longgok, Terence. Saya ingatkan ikan laga tadi yang... Semandak mungkin lah kot, semandak. No comment. Baik, tadi kita di awal siaran kita dah bicara mengenai bajet 2022. Jadi pastinya ini akan menjadi tumpuan kita sepanjang minggu ini dan hari ini kita nak memberikan tumpuan dan juga fokus kepada belia. Saya sudah keluar kategori jiwa belia. Jiwa belia. Kepala bukan belia. Bajet 2022, agenda belia terus diperkasa. Kita nak bersama dengan tetamu kita, Teknologis Muhammad Muzamil Ismail, Ketua Pegawai Eksekutif Yayasan Peneraju Pendidikan Bumi Putra, Yayasan Peneraju. Sekali lagi bersama dengan kita. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi. Apa khabar? Selamat pagi, Syafiqah, Terence. Sihat. Jumpa lagi kita. Jumpa lagi kita. Jadi kita terus saja ingin bertanya tentang agenda belia yang ingin diperkasakan dan terus diperkasakan menerusi pembentangan bajet 2022 nanti. Silakan. Baik, terima kasih kepada Terence dan juga Syafiqah yang sudi untuk menjemput Yayasan Peneraju sekali lagi bersama-sama dalam slot Selamat Pagi Malaysia. Tentu sekali kalau kata nak bercakap soal peranan ataupun fungsi Yayasan Peneraju itu sendiri, kita fokus kepada program-program untuk menaik taraf dan juga melatih semula kemahiran ataupun lebih dikenali sebagai reskilling lah, agar tenaga kerja ataupun kita punya human capital kita lebih bersedia dan juga relevan dalam kita nak menghadapi dunia pasca ataupun kita panggil sekarang ni endemik. Kita dah beralih daripada pasca daripada COVID tu kepada endemik. Jadi mandat kita Yayasan Peneraju, kita meningkatkan kualiti dan juga kuantiti serta kerelevanan bakat Bumi Putra itu sendiri, khususnya anak-anak muda dalam sektor yang kita katakan berpendapatan tinggi melalui program-program inisiatif bantuan seperti pendidikan akademik, pensijilan profesional TVET, teknologi dan juga specialist, medical specialist. Selain daripada itu, macam Yayasan Peneraju, kita fokus kepada penempatan pekerjaan. Itu sangat penting. Ini yang paling utama. Kita nak pastikan bahawa Yayasan Peneraju ni kita buat program yang berasaskan train and place. Ataupun kita latih dan kemudian kita tempatkan dia kerja. 3 bulan, 6 bulan dan sebagainya dia kursus, kemudian terus habis dari kursus masuk dalam industri. Ini sebenarnya yang kita fokuskan, yang sangat penting untuk saya nak highlight. Tentang mencari pekerjaan, itu adalah satu yang sememangnya merisaukan golongan belia tak kala kita baru saja keluar daripada pandemik dan pelbagai sektor ekonomi baru dibuka. Namun ini adalah suatu isu lama di mana para belia yang lengkap mempunyai ijazah masih tidak dapat mencari pekerjaan. Jadi apakah solusi yang boleh dicadangkan oleh yayasan kepada terutama sekali Yang Berhormat Menteri Kewangan yang mungkin mempunyai minit-minit akhir untuk menambah baik kepada pembentangan bajet 2022 nanti? Baik, terima kasih. Cantik soalan ni. Saya sangat suka kerana dia reflect kepada saya nak bagi tahu kepada fungsi dan peranan Yayasan Peneraju itu sendiri. Sejak 9 tahun kita ditubuhkan, kami telah pun merealisasi aspirasi lebih daripada 40,000 penerima faedah ataupun individu, kita panggil scholars, menerusi sehingga 350 program pembiayaan yang kita tawarkan. Ada yang daripada B40, ada yang daripada M40, OKU, mereka yang duduk di luar bandar, yang terpinggir, miskin bandar dan sebagainya. Baik. Hari ini masalah utama yang dihadapi ataupun isu tidak ada kerja ataupun pengangguran ini dah semakin kritikal. Kita tahu bahawa kita bercakap soal pengangguran ini setiap tahun. Sebelum COVID lagi pun kita dah pun bercakap. Tetapi berlaku saya COVID,
dia memberi kesan yang sangat-sangat orang kata apa, teruk ataupun sangat-sangat kritikal. Ramai yang hilang pekerjaan, termasuklah mereka yang belia lepasan IPT ini. Kemudian kalau saya boleh sebut di sini mengikut data DOSM ataupun Jabatan Perangkaan, tahun lepas 2020 terdapat 202,000 graduan yang tidak ada kerja. Bayangkan, itu baru tahun lepas saja, 1 tahun saja. Tak masuk lagi 2019, 2018 dan sebagainya. Baik. Jadi kerana itu penting untuk Ihsan Praju, kita terus fokus memberi untuk ataupun kita nak memastikan penerima faedah kami ini dilengkapkan dengan kemahiran insaniah, sahsiah, kepimpinan selain daripada hard skill ataupun kemahiran ni. So kita combinekan sekali soft skill dengan hard skill ni, dua-dua kita combine, kita hybridkan, kita packagekan di dalam inisiatif yang kita tawarkan melalui Yayasan Praju. Sebab kita nak pastikan mereka ini mempunyai elemen marketability, kebolehpasaran dan employability. Pekerjaan tu lah. Sebab ini sangat penting. Tak guna kalau kata kita nak lahirkan contoh 5,000 ke berapa ribu orang, akhir sekali habis tamat latihan mereka tidak mendapat pekerjaan. So kita tak mahu macam tu, kita tak nak. Jadi sebab itu kita ada program yang saya boleh kongsikan di sini, kita ada program High Impact Program, HIP. HIP ni adalah program kursus jangka pendek yang kita memberi fokus untuk reskilling, upskilling secara dalam talian. Maksudnya tak ada isu dah, tak boleh nak pergi ke tempat kursus atau dan sebagainya, sebab semuanya boleh buat secara online. Antara kursus yang kita tawarkan, contoh kursus kewangan, pemasaran digital, industri halal, kemudian kita ada teknologi AI, kebolehpasaran kerja dan keusahawanan. Yang ini yang kita buat bersama dengan Majlis Belia Malaysia untuk kita nak pastikan mereka ni bersedia untuk pergi interview dan sebagainya. Kemudian kita ada program baru iaitu peneraju teknologi. Ini sebenarnya kursus-kursus yang kalau kita tawarkan ni, kursus yang sangat mahal. Kalau kata belia-belia lah terutama sekali nak buat di luar sana tu, memang orang kata 30,000, 40,000 punya kos. Sebab dia international, professional punya certification. Sebagai contoh, big data analytics, cyber security, apa lagi, programming, cloud computing, AI. Jadi semua yang kalau saya sebutkan tadi itu, penawaran program teknologi ini kita kembangkan seiring dengan kemajuan teknologi pada hari ini. Kalau sebelum ni mungkin kita jarang dengar fintech, ataupun kita pun orang kata sebelum ni jarang nak guna apps beli barang dan sebagainya, tetapi benda tu dah menjadi keperluan. Jadi sebab itu Yayasan Praju kita tawarkan kursus-kursus yang memang ke arah orang kata hari roboticsnya, kan, drone, teknologi dan sebagainya. Kemudian selain daripada itu, sikit lagi, Yayasan Praju kita memang kita bekerjasama rapat dengan pemain industri, rakan-rakan program kita, penyedia latihan. Ini sangat penting. Saya sendiri pun sebagai anggota ahli majlis tetap dalam beberapa majlis tingkat negara, majlis pekerjaan negara. So kita duduk bersama dengan industri. Kita tanya apa yang you nak, apa yang industri nak. Ini sangat penting sebab kita tak boleh tawarkan kursus yang mereka pun tak mahu. Jadi sebab itu kursus-kursus Yayasan Praju ini kursus-kursus yang custom made. Kita dah tahu dah, okey, industri, contoh elektronik, okey, dia nak kursus apa. Jadi kita tailor made kan benda tu. Kita buat ikut spek yang dia nak. Jadi sebab itu semua orang kata pelatih-pelatih ataupun sekolah Yayasan Praju ini, once dia dah selesai dia punya program dia, terus diserap masuk oleh industri. Jadi itu kelainan Yayasan Praju dalam untuk kita nak mengisi jurang permintaan industri itu sendiri. Dan kalau boleh saya sentuhkan sikit antara program-program yang kita tawarkan yang berbentuk berkemahiran dan juga berimpak tinggi ini, contohnya macam Dynamic Position Officer, DPO, Specialist in CAD/CAM. Ini kalau biasanya kalau CAD/CAM ni kalau dalam industri memang dia dah biasalah Advanced Computer Numerical Control and Manufacturing. Okay, so and then kemudian kita ada System Integration in Automation and Robotics, Welding Inspector, Scaffolding.
Kita ada lebih, tahun ini saja kita dah tawarkan lebih daripada 40 program. Seperti mana yang Tuan beritahukan tadi, banyak sebenarnya program dan juga inisiatif yang diberikan oleh kerajaan, tetapi persoalannya di sini ialah kadang-kadang belia tidak tahu pun inisiatif dan program itu ada. Disebabkan itulah bila kita melihat yang dipengerusikan oleh Senator Wan Ahmad Faizal baru-baru ini, iaitu agenda bajet belia 2022, mereka mencadangkan agar dasar belia negara itu, dasar ekonomi belia diadakan. Dan dasar ekonomi belia ini akan disusun atur dan diberikan strategi bahawa dalam itulah semua inisiatif dan juga program-program untuk belia ini ditempatkan. Pandangan Tuan mengenai ini? Baik, ini pun salah satu soalan yang saya suka untuk nak menjawab, bahawa belia pada hari ini sebenarnya ada banyak ruang dan peluang di luar sana. Yayasan Pelaju adalah sebahagian daripada orang kata agensi yang menawarkan ataupun yang memberi inisiatif. Ada banyak lagi kalau saya nak sebut kan. HRDM, MARA, dan lain-lain lah. Dan saya ingat saya tak perlu ulas yang dekat situ. Cuma yang saya nak tarik sedikit tu berkenaan dengan bagaimana pada hari ini belia itu sendiri perlu orang kata dia kena mencabar diri dia. Saya selalu sebut bila saya berjumpa dengan sekolah Yayasan Pelaju, saya sebut bahawa dalam keadaan dunia kita pada hari ini memang semua benda cabaran itu agak tinggi, agak sengit. Sebab itu hard skill dan soft skill itu perlu diintegrate, perlu dihybridkan bersama. Sebab itu Yayasan Pelaju kita tidak hanya menawarkan khusus contoh kalau kita nak buat mekatronik saja. Tak, kita combinekan sekali dengan soft skill dia antaranya kebolehan berkomunikasi, critical thinking, bagaimana nak menyelesaikan masalah, kan, crisis management, pengurusan krisis, dan semua ini sebenarnya penting untuk anak-anak muda belia pada hari ini. Mereka ini untuk masuk industri dan mereka orang kata dah bersedia. Soal tahu ataupun tidak tahu. Baik, Yayasan Pelaju kita ni buat pelbagai kaedah. Kita dengan social media kita, kan, kita ada Instagram, Twitter dan sebagainya, Facebook, itu secara yang digital. Kemudian kita tawarkan kita iklankan melalui surat khabar, kan. Kemudian kita buat pula roadshow, pergi ke negeri-negeri, ke tempat-tempat tertentu, kan. Kita buat bagi penerangan dan sebagainya. Memang kita all out habis-habisan sebab kita nak pastikan macam tahun ini saja, insya-Allah by end of Disember, akhir tahun 2021 ini kita akan lahirkan 9,000 orang. Satu jumlah yang besar. Jadi sebab itu pada tahun hadapan, kan, kita nak nak melahirkan lebih daripada 10,000 orang, kan, insya-Allah. Dan perkara ini Yayasan Pelaju tidak boleh buat secara bersendirian. Sebab itu saya selalu sebut dalam mesyuarat Majlis Pekerjaan Negara dan sebagainya, saya sebut kata bahawa kita tidak boleh working in silo di antara agensi. Kita kena saling berhubung, saling kita market lah each other macam tu. Jadi supaya channel itu lebih luas lagi dan kita dapat memberi manfaat kepada mereka yang terkesan teruk di luar sana. Jadi kalau kita nak menyentuh sedikit soal tadi tu yang dibangkitkan oleh Syafiqah tadi, dasar belia tadi tu, itu satu perkara yang sangat baik. Dan kami Yayasan Pelaju sangat terbuka sekiranya selepas ini dipanggil untuk menjadi salah seorang panel ataupun sebagainya, kami amat mengalu-alukan. Dan saya bagi tahu orang semua yang berada di luar sana yang menonton Selamat Pagi Malaysia pada hari ini, saya merayu kepada semua, bantulah Yayasan Pelaju. Pasarkan kami, maksudnya sampaikan kepada orang-orang di sekeliling kita, ahli keluarga kita, rakan-rakan kita yang mana yang mungkin yang kehilangan kerja, yang tidak ada pekerjaan, ataupun anak-anak yang nak menyambung pengajian di peringkat yang lebih tinggi, tolong sampaikan bagi pihak Yayasan Pelaju. Baik, terima kasih teknologis Muzamil kerana sudi bersama kami dalam Selamat Pagi Malaysia, dan kita terus bincangkan tentang memperkasakan belia selanjutnya bersama dengan teknologis dalam rancangan-rancangan selanjutnya. Terima kasih terucapkan. Terima kasih.